Sebelum tu aku nak bagi tahu, insyaAllah hari ini tajuk Ya Sains dan Islam yang akan sampaikan oleh aku depan ni lah. Tak ada orang lain lah kot. Sebab orang lain tapi tak ada apalah benda ni, maksudnya pertama sekali saya bukanlah mungkin yang paling arif dalam bab ni. Cumanya kalau tengok silibus pun memang tajuk seterusnya adalah Sains dan Islam. Okey, Sains dan Islam ni kita akan kupas perdalannya. Okey. Sains dan Islam ni kita akan kupas maksudnya bagaimana sains pada pandangan Islam, prinsip-prinsip asas dan sejarah sedikit ketamadunan, bagaimana kita berkembang, umat Islam di sini berkembang dengan ilmu sains dan teknologi, dan seterusnya kita tengok akhir sekali apa yang tindakan yang harus kita ambil. Apa maksudnya especially dalam, kalau kita skop kecilkan lagi, iaitu dalam bidang perubatan ni, kita apa yang patut kita pegang, prinsip yang kita pegang untuk mendepankan kemajuan diri kita dalam bidang perubatan ni. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, pertama sekali apa itu sains dan teknologi? Saya rasa mungkin kita dah ajar jam 4 dah belajar definisi sains. Kalau saya dulu belajar dalam bahasa Inggeris lah, study of natural environment, boleh tak ingat. Tapi senang cerita sains ni ialah, sains ni banyak definisi. Kalau ikutkan usul fiqh tu pun adalah ulum maksudnya ada satu bahagian sains. Syar'iyah, ulum syar'iyah pun ulum tu sains lah. Tapi yang lebih kita fahamkan sini, atau lebih yang kita nak terangkan ke sini adalah sains yang kita faham dari sudut inovasi dan sebagainya. Jadi sains ini adalah satu cabang ilmu untuk mengkaji ataupun meneliti perkara-perkara di keliling kita dari sudut fizikalnya. Tapi cara kita nak meneliti itu adalah melalui kaedah-kaedah tertentu dan kajian tertentu. Dan senang cerita, dia boleh dilalui melalui eksperimen. Boleh dibuktikan teori itu melalui eksperimen. Okey. Dan teknologi ialah maksudnya satu usaha untuk kita manusia ini berkembang dari satu titik ke satu titik yang lain, untuk menyelesaikan masalah sesuatu dalam kehidupan kita tu melalui ilmu sains. Okey. Simple je bendanya. Contohnya macam kalau kita tengok mungkin kalau korang terbayang orang zaman batu ke guna tukul, lebih kurang macam tu lah. Jadi maksudnya mula-mula dia sembelih haiwan guna batu tak boleh, tak tembus ikut haiwan tu. Jadi lepas tu dia ikut tanah jumpa besi. Jadi dia logam tu dia cair-cairkan bentuk yang lebih runcing. Dia kerat, contohnya dan lama-lama jadi pisau dan pedang. Jadi itulah bagaimana manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan dia. Itu yang dipanggil teknologi. Next. Okey, sains dan teknologi ni sepanjang sejarah manusia, sepanjang sejarah kewujudan manusia di dalam alam dunia ini, telah membawa banyak manfaat. Dan kalau kita tengok, kalaulah kita bayangkan maksudnya dari satu benda simple je yang ada depan mata kita ni, elektrik, lampu. Kalau tak ada lampu ni, kalau tak ada LCD ni, mungkin tak boleh nak buat slide hari ni kan. Jadi mungkin yang seterusnya lampu contohnya, dan jalan raya, kereta. Benda-benda tu adalah teknologi yang membawa manfaat kepada manusia. Tapi okey, itu antara yang sains dan teknologi yang membawa kebaikan lah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni istimewa sebab manusia adalah makhluk yang berakal, yang Allah berikan akal. Dalam Al-Quran banyak ayat sebut ulul albab, yang mempunyai otak lah secara literalnya, yang mempunyai pemikiran, akal. Afala tatafakkarun ataupun afala yatafakkarun, tidak akan mereka berfikir. Jadi satu contoh dalam ayat surah Al-Maidah, Ali Imran, Ali Imran. Betul? Siapa yang hafiz? Al-Quran kan? Masya-Allah. Al-Quran betul? Imran kan? Itu tulis 3190 sebelah tu. 3 Imran lah. Imran tu. Al-Fatihah. Al-Quran tak. Okey, tak apa, nanti saya delete yang betul dalam video ni, saya delete dah. Tadi awal main. Okey, tak apa. Terus salah, kita cuba.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Orang Islam bila diberikan akal, dia akan sentiasa menggunakan akal itu untuk manfaat umat sejagat. Dia akan berfikir hikmah. Sebab itu kalau nanti kita akan cerita Baitul Hikmah. Ini mungkin pandangan saya sendiri, saya panggil Baitul Ilm. Baitul Hikmah ni adalah satu institusi zaman Khilafah Abbasiyah dulu. Tapi sebab hikmah tu di sisi Islam adalah lebih, maksudnya lebih bermakna. Hikmah ni sesuatu yang memberi kesan berhati dan pemikiran kita, membentuk cara fikir dan cara kita memandang manusia. Sebab itu bila contoh kita tengok alam, kita tengok bulan, kita tak tengok bulan semata-mata dia naik ke atas dan bercahaya, tidak. Tapi bagaimana Allah menciptakan bulan itu bermanfaat kepada manusia. Kita akan fikir macam itu umat Islam. Sebab apa? Sebab kita tahu setiap yang Allah jadikan, hatta penyakit pun tidaklah sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Okey, seterusnya, walau bagaimanapun di dalam sejarah manusia sebenarnya, dalam sejarah manusia juga ada okey, sebelum kita pergi kepada keburukan sains dan teknologi ini, Allah menciptakan manusia. Kita pun tahu apa? Wa idh qala rabb, kalau salam tu kan, wa idh qala rabbukum syaitanir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dah bagi tahu malaikat yang aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Pada kelas yang sebelum ni, Saudara Rizal telah menerangkan khalifah ni maksud apa? Pengganti. Kalau ada yang lagi ada pandangan yang lebih menarik juga lagi, bukan lebih menarik, maksud menarik juga. Kalau kita tengok sebab apa dipanggil khalifah? Sebab manusia ni dia mati hidup, maksudnya bukan kita hidup balik mati. Memang kita akan hidup balik di akhirat, tapi maksudnya di bumi ni kita mati kena ada orang lain ganti kita. Itu khalifah. Dan juga ada satu lagi, sebenarnya ada kalau pandangan Ibnu Katsir, dulu di bumi ni ada makhluk lain sebenarnya yang seakan-akan macam manusia, yang Allah jadikan, orang panggil bin, dikira sebagai bin. Okey. Jadi sebab itu lepas tu malaikat bertanya kepada Allah, adakah kau nak jadikan kan apa? Qala rabbuka inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau nak jadikan di bumi ini, atas muka bumi ini, orang yang akan membuat kefasadan, kerusakan dan menumpahkan darah? Sebab apa? Pernah dulu ada makhluk juga yang lebih kurang manusia yang hidup di muka bumi, dia menumpahkan darah. Jadi sebab itu manusia ini, betul, lepas tu Allah bagi tahu, aku lebih tahu kan, pada apa yang kamu tidak tahu, aku lebih tahu. Jadi sebenarnya manusia ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini dengan hukum Allah, syariat Allah, dan juga untuk memastikan kehidupan hatta makhluk yang bukan manusia pun tenteram dan aman di bawah rahmat Islam. Kalau kita tengok zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pun, dia risau, maksudnya unta-unta dan kambing tu, kalau maksudnya dia terjatuh ke tergeliat ke apa, dia takut nanti ditanya di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab seolah-olah jalan itu tidak elok untuk binatang-binatang yang lalu. Sebab dia sebagai khalifah yang bertanggungjawab ke atas kemakmuran hatta kepada binatang. Itu Islam tu rahmatan lil alamin, bukan dinas semata-mata. Betapa cantiknya Islam ni yang diturunkan. Okey, seterusnya, walau bagaimanapun manusia ini memang ada sifat-sifat jahat yang bila kita tidak berpegang kepada, maksudnya kita mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Sebab itu sains dan teknologi juga boleh membawa kepada keburukan. Seperti surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Maksudnya ada sebenarnya kerosakan yang telah dilakukan oleh manusia. Sama ada kerosakan itu semestinya, maksudnya bila kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah di dalam pemerintahan. Maksudnya bila kita tidak memberikan amanah kepada ahlinya. Dia dah masuk ceramah politik, tapi bukan maksudnya nak cerita bagaimana Islam tu rahmatul alamin, khalifah itu memakmurkan bumi, itu tanggungjawab kita. Betapa kalau kita bagi amanah kepada bukan ahlinya,
maka contohnya ekonomi pun tunggang langgang, jenayah pun masalah ni bukan Malaysia lah. Malaysia aman tenteram, alhamdulillah. Jadi benda ini akan menyebabkan kerosakan di atas muka bumi. Dan contohnya, kalau kita nak masuk dalam bab sains dan teknologi ini, bagaimana sains dan teknologi itu asalnya boleh memberi manfaat kepada manusia. Contohnya pisau tadi kan, pisau tadi itu adalah untuk menyembelih haiwan, contoh pada asalnya. Tapi akhirnya manusia mendapat akal untuk membunuh sesama mereka. Dan akhirnya tercetus perang. Bagaimana bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, manusia yang tidak bersalah telah terkorban. Bagaimana drones di Pakistan dan peperangan di Iraq dan sebagainya. Itu adalah menimbulkan siapa? Bukan kucing, bukan anjing, manusia yang mempunyai akal berasal. Okey, seterusnya. Okey, tujuan manusia diciptakan ini saya tak payah nak inilah. Saya dah cakap tadi sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Sekarang bagaimana pandangan Islam terhadap sains? Sains secara umumnya, kalau kita nak lihat secara kasar, kebanyakannya menyentuh tentang benda-benda inovasi, teknologi, ciptaan-ciptaan kecipta, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Benda-benda yang berkaitan untuk memanfaatkan antara manusia dan manusia, hubungan antara manusia dan manusia. Jadi boleh kita katakan dia bukanlah perkara yang khusus, perlu ada panduan khusus seperti ibadat, dan bukan juga perkara yang dah tetap ataupun tauqifi seperti akidah. Dia boleh berubah-ubah benda tu. Jadi dia kita, maksudnya kalau kaedah ni kita tahu asal kepada ibadat itu adalah haram. Kaedah usul fiqh kan, maksudnya kita tak boleh mencipta ibadah, sebab itu jadi bid'ah. Tapi benda-benda yang berkaitan dengan teknologi sains ni dibawa masuk bawah, kebanyakannya adalah bawah prinsip muamalat secara kasarnya. Jadi maksudnya sesuatu itu adalah harus. Sesuatu itu adalah harus sehinggalah ada dalil yang mengharamkannya. Okey, contohnya kalau kita nak buat jambatan ke, kita tak perlukan dalil untuk buat jambatan. Tetapi jambatan tu adalah asalnya adalah tak salah harus. Apatah lagi memanfaatkan manusia lain, itu lebih diutamakan. Tapi katakanlah jambatan macam tadi lah contohnya, jambatan itu sebenarnya adalah untuk projek untuk bagi kat adik-adik kita contoh sebagainya kan. Itu tak boleh lah. Itu dah jadi contohnya ada terlibat unsur-unsur rasuah dan sebagainya. Okey. Itu satu. Jadi kalau saya suka untuk memetik kata-kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi waktu ini ketika beliau ditanya oleh wartawan, tapi ini hal politik lah, tapi politik ni kira bawa muamalat lah. Tapi konsep yang dia terangkan ni ada juga berkaitan dengan sains dan inovasi, sains dan teknologi. Beliau kata apa? Umuruddin taqumu ala al-ittiba' wa umurud dunya taqumu ala al-ibtida'. Okey. Urusan agama berdiri di atas prinsip-prinsip mengikut al-ittiba'. Maksudnya kita tidak boleh mereka-reka benda agama. Tapi umur dunia, perkara dunia berdiri di atas prinsip-prinsip al-ibtida'. Ibtida' ni bid'ah atau literalnya adalah inovasi, mencipta-cipta, memperbarui. Jadi maksudnya dalam Islam bab agama, bab agama ni memanglah semua benda bab agama, tapi yang dimaksudkan bab agama itu adalah bab ibadat khusus dan juga akidah. Benda-benda itu kita kena ada dalil. Kita kena ada satu dalil yang sahih dan sebagainya untuk kita buat itu. Kalau tidak jadi haram. Tapi dalam bab-bab urusan dunia ni, politik, sains dan teknologi, pemerintahan semua itu muamalat sama manusia itu adalah umur dunia dan dia berdiri di atas prinsip, maksudnya mereka cipta, kreatif. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi sekali lagi menerangkan bahawasanya sebab itu tamadun Islam berkembang dengan pesat adalah ketika mereka mengikut prinsip ini. Kita lihat contohnya sebelum, maksudnya lepas kewafatan Nabi SAW, maksudnya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau di dalam sejarah kita boleh cari, mungkin internet pun boleh, benda ni terkenal istilah ni, Awaliyat Umar.